Pasca kegagalan pertemuan di Camp David pada tahun 2000, membuatkan penduduk Palestin mula merasa resah. Mereka sekali lagi mendapati perundingan dan diplomasi bersama penjajah Zionis bukanlah jalan yang betul untuk memulangkan hak dan membolehkan mereka kembali ke tanah asal. Pada 28 September tahun yang sama, pemimpin pembangkang Israel Ariel Sharon yang setahun kemudian menjadi Perdana Menteri telah menceroboh masuk ke Masjid Al-Aqsa dengan perlindungan tentera penjajah. Tindakan Sharon telah menjadi titik akhir yang menghilangkan sabar penduduk dan meletuskan kebangkitan baru di tebing barat dan Gaza yang dikenali sebagai Intifada Al-Aqsa atau Intifada kedua. Intifada yang berlanjutan hampir 5 tahun ini telah mengorbankan sekitar 3,000 syuhada Palestin dan 1,000 orang penjajah. Kisah pertama yang menjadi rentetan kepada Intifada ialah kisah Muhammad Durrah. Muhammad dan ayahnya Jamal di dalam perjalanan ke kedai menjual kereta pada pagi 30 September 2000, hari kedua Intifada Al-Aqsa. Di dalam perjalanan pulang telah tercetusnya demonstrasi dan mereka terpaksa berjalan apabila teksi yang dinaiki tidak dapat bergerak ke hadapan. Tiba-tiba, tembak-menembak berlaku menyebabkan Jamal dan Muhammad berlindung di balik tong besi untuk mengelakkan daripada ditembak. Malangnya, seperti mana yang dilaporkan wartawan yang kebetulan membuat liputan demonstrasi sempat merakam kejadian pembunuhan itu, tentera Israel terus melepaskan tembakan ke arah dua beranak walaupun mereka menjerit dan merayu supaya tembakan dihentikan. Muhammad telah meninggal dunia di tempat kejadian manakala ayahnya mengalami cedera teruk. Kematian Muhammad Durrah telah menjadi simbol Intifada kedua dan membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Daripada kematian inilah telah membawa kepada kisah yang digelar The Sniper of Palestine. Seorang penembak tepat bernama Tahir Qaid Ahmad dan ianya berusia 22 tahun, berasal daripada kampung Silwat, berdekatan Ramallah. Beliau telah menggoncang tentera penjajah dengan peristiwa yang disebut paling menggerunkan sepanjang Intifada Al-Aqsa. Pada pagi 3 Mac 2002, Tahir telah bangun untuk menunaikan solat subuh. Beliau kemudiannya menggelek senapang Mauser era Perang Dunia Kedua yang dibeli dengan bekal 70 butir peluru. Persediaan untuk operasi rahsia ini dilakukan lama sebelumnya. Beliau telah berlatih untuk menembak di kawasan Bukit Silwat hingga meyakini kemampuannya melaksanakan operasi berani mati ini. Tahir kemudiannya bergerak ke jalan utama Nablus, Ramallah, mencari posisi yang sesuai di balik pohon zaitun dan menunggu mangsanya yang pertama. Telah kelihatan 3 orang tentera zalim Zionis mula bergerak daripada pos kawalan berdekatan dan Tahir mula beraksi. Tiga tembakan untuk tentera Zionis yang terawal menggelepar ditembak mati tepat di kepala. Manakala 2 lagi tentera Zionis yang berada di dalam bangunan pos mula menjerit dan meraung di dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani memohon pertolongan, serta kelihatan seorang yang histeria di sisi mereka. Headshot 3-3 terkena tembakan tepat di kepala. Kemudian seorang daripadanya keluar dengan senjata di tangan
tetapi kaku tidak mampu berbuat apa-apa. Dia juga menjadi mangsa penembak tepat Palestin dan rakannya juga ditembak melalui jendela kecil bangunan. Tidak lama kemudian, sebuah kereta sampai ke pos dengan dinaiki penduduk penempatan haram. Mereka semua bersenjata. Tahir kemudiannya menghabiskan mereka satu persatu. Seperti harimau yang kelaparan, Tahir menghabiskan mereka semua tanpa memberi peluang untuk mereka bertindak. Ada di kalangan penjajah Zionis yang menangis dan meraung seperti anak kecil meminta susu. Tidak juga Tahir berikan peluang, malah Tahir telah menembak tepat di muka, bersepai. Keadaan ini berterusan hingga apabila Tahir hendak melepaskan tembakan peluru yang ke-35, senapang lamanya telah meletup di tangan dan tidak lagi dapat digunakan. Tahir kemudiannya mengambil keputusan pulang ke rumah, mandi dan masuk ke kamar tidur sebelum adiknya datang tidak lama selepas itu untuk mengejutkannya seolah-olah tiada apa-apa yang pernah berlaku. Dengan 35 peluru yang dilepaskan, Tahir telah membunuh 20 orang tentera dan 15 penduduk penempatan haram. Peristiwa ini telah menggemparkan tentera penjajah Zionis. Bagaimana pemuda berusia 22 tahun mampu melepaskan tembakan hingga mengorbankan sebegitu ramai tentera dan nyawa. Pada awalnya, tentera Zionis mengesyaki operasi itu dilakukan penembak tepat yang masuk daripada Chechnya ataupun pasukan elit Force 17 di bawah Pejuang Syuhada Al-Aqsa. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Tahir adalah hasil daripada latihan dan tawakal yang kuat semata-mata dan berserah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intifada Al-Aqsa sudah bertahun berlaku dan Palestin terus diwarnai dengan kisah hitam dan putih yang melakar sejarah panjang perjuangan ini.